Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pernah tak korang terfikir atau tertanya-tanya bila mana korang perhatikan sekeliling, sebenarnya terdapat dua jenis kelompok manusia yang wujud. Yang pertama, masyarakat yang hidup tanpa adanya pergaduhan, perbalahan, bahkan bergerak menuju matlamat yang sama. Dan ada pula yang hidup setiap hari dengan pertumpahan darah, pergaduhan, korupsi dan macam-macam lagi. Kita lihat contoh-contoh yang terpampang melalui media. Jika kita bentang garis masa, sebenarnya masalah yang sama telah pun berulang dari zaman dahulu sehinggalah zaman kini. Cumanya dalam variasi yang berbeza sahaja. Contohnya, pada zaman dahulu telah berlaku peristiwa hitam iaitu 13 Mei 1969. Dan masa kini pula contohnya di peringkat global, musuhan stadium di Indonesia, ketegangan politik di Pakistan, kemelut politik di Sudan, peperangan Rusia dan Ukraine yang tak berhenti-henti, dan pencabulan hak kebebasan penduduk Palestin. Di peringkat tempatan juga tidak ketinggalan, contohnya isu penghinaan agung. Bahkan baru-baru ini indeks global keganasan di Malaysia walaupun telah menurun tapi masih belum berada di tahap yang memuaskan. Dan faktanya juga telah banyak sebenarnya kajian yang dijalankan oleh ahli-ahli dan pakar-pakar sosial. Sebelum kita pergi dengan maklumat yang lebih terperinci tentang kesepaduan, adalah lebih baik untuk kita kenal dulu apa itu sebenarnya kesepaduan. Dalam bahasa yang mudah, jikalau kita letak satu masyarakat dalam satu-satu kawasan, setiap daripada individu dalam masyarakat harus mempunyai satu identiti dan nilai yang bersama supaya mereka dapat majukan dan membina kehidupan yang lebih baik dalam konteks hidup sebagai satu masyarakat. Terdapat dua tokoh utama yang telah membincangkan tentang kesepaduan sosial, iaitu yang pertama adalah Emil Durkheim dan Ibn Khaldun. Melalui dua tokoh ini, mereka telah membahagikan masyarakat kepada dua bahagian, iaitu simple dan kompleks. Antara perkara yang mereka persetujui tentang masyarakat adalah mereka dua-dua bersetuju bahawa masyarakat sememangnya akan mengalami perubahan. Tetapi bagi Ibn Khaldun, masyarakat akan berubah berdasarkan tahap keinginan yang berbeza, bermula dari keperluan asas sampailah kepada keperluan terperinci. Bahagian menarik yang dikatakan oleh Ibn Khaldun adalah tentang faktor kemewahan yang boleh membuatkan semangat kekitaan itu hilang. Sebagai contoh, sebelum ni kita biasa makan menu rahmah, tapi bila status kita naik sedikit, contohnya kita dah punya kerjaya, kita akan mula nak makan di tempat yang lebih mewah seperti Starbucks, McD. Maka inilah yang dimaksudkan oleh Ibn Khaldun. Menurut Emil Durkheim pula, masyarakat berevolusi dari solidarity mechanical kepada organik. Mudah kata, mechanical adalah yang bersifat tradisional dan organik pula adalah masyarakat bandar ataupun dikenali sebagai kapitalisme. Maka daripada sini wujudlah bentuk sosial atau undang-undang yang berbeza dengan masyarakat yang berevolusi ini. Kalau dulu kita main congkak, main sembunyi-sembunyi di tempat yang paling tersorok kita rasa, sekarang pula terutamanya masyarakat bandar telah banyak bermain permainan video yang mana dia hanyalah di hujung jari sahaja. Maka inilah evolusi yang dikatakan oleh Emil Durkheim. Tetapi akhirnya dua-dua mereka bersetuju bahawa kesepaduan akan berbalik kepada kepercayaan individu itu sendiri. Bermakna apa yang dia percaya itulah yang dia akan buat. Dari sinilah kita dapat tahu bagaimana mula wujud konflik-konflik kesepaduan ini disebabkan kepercayaan individu yang berbeza. Dan satu lagi fakta penting tentang kesepaduan adalah teori Ibn Khaldun yang menjelaskan bahawa manusia adalah makhluk sosial. Jadi, apa maksudnya? Maksudnya, suka ataupun tidak, kita tak boleh hidup sendiri-sendiri dan kita perlu berhubung dengan makhluk lain. Maka, bila mana kita sudah pun menjadi makhluk sosial, kita haruslah mempunyai nilai kebersamaan
untuk mencapai matlamat yang sama. Konflik kesepaduan sosial berlaku apabila nilai bersama dalam kalangan mereka tidak dihayati dan dikongsi bersama. Semenjak terjadinya rusuhan etnik pada 13 Mei 1969, Malaysia telah menjadikan perpaduan nasional sebagai matlamat utama untuk dicapai khususnya melalui Dasar Ekonomi Baru DEB yang dilancar pada tahun 1971. Bagaimanapun, apabila DEB tamat pada tahun 1990, perpaduan yang diidamkan itu masih belum tercapai. Pada tahun 1991, Tun Dr. Mahathir Mohamad memperkenalkan dengan Wawasan 2020 yang berteraskan konsep bangsa Malaysia, suatu bentuk perpaduan yang dicangkakan akan dicapai pada tahun 2020. Namun, sehingga tahun 2009, tiada sebarang tanda-tanda jelas di mana perpaduan yang diharapkan akan dicapai. Konsep Satu Malaysia untuk merangsang masyarakat Malaysia ke arah perpaduan diperkenalkan oleh Datuk Seri Najib Tun Razak. Walaupun perpaduan yang diimpikan masih belum tercapai dalam tempoh 42 tahun yang lalu, namun kita telah mencapai sesuatu yang signifikan yang menjadikan Malaysia negara contoh kepada banyak negara di Asia, Afrika dan Amerika Latin. Malah, Malaysia menduduki tempat ke-19 daripada 153 negara di dunia berjaya mengekalkan suasana aman dan kestabilan politik. Dalam tempoh 42 tahun itu, Malaysia telah mencapai kesepaduan sosial yang merupakan prasyarat kepada perpaduan yang kita inginkan. Kesepaduan sosial inilah sebenarnya yang menjadi tiang seri kepada konsep equilibrium yang disebut oleh Datuk Seri Najib Tun Razak sebagai anak kunci masyarakat moderat Malaysia yang diperagakan beliau apabila menganjurkan gagasan Global Movement of the Moderates. Kemudiannya, Perdana Menteri Malaysia ke-7 iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad telah melancarkan Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur pada 5 hari bulan September 2019. Bagi memberi suntikan baharu agar kesepaduan dapat dikukuhkan melalui perkongsian ekonomi yang adil. Dasar Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 bermatlamat supaya ekonomi Malaysia melonjak kepada ekonomi berpendapatan tinggi di samping memperkasa kuasa beli rakyat. Ia merupakan hala tuju ekonomi negara bagi tempoh 10 tahun bermula 2021 hingga 2030 yang bertujuan merapatkan jurang pendapatan dan pembangunan antara kelas, kaum dan wilayah. WKB 2030 akan memacu pembangunan negara secara mampan seiring dengan pengagihan ekonomi yang adil, saksama dan inklusif buat semua rakyat Malaysia ketika negara berhadapan dengan ketidaktentuan ekonomi dunia akibat perang perdagangan yang sedang berlaku antara Amerika Syarikat dengan negara China. Ia menjadikan ekonomi Malaysia lebih berdaya tahan serta menyuburkan perpaduan dalam kalangan rakyat serta memantapkan kestabilan Malaysia sebagai sebuah negara demokratik. Kesepaduan nasional dilihat sebagai satu proses dinamik apabila rakyat pelbagai kaum dan etnik dengan sosial budaya, agama, adat resam, bahasa dan wilayah yang berbeza dapat hidup dalam suasana aman damai serta harmoni. Berdasarkan sejarah, ada beberapa isu perbalahan kaum yang agak besar dan rumit pernah berlaku dalam negara kita. Bagaimanapun, ia dapat ditangani dan tidak merebak ke tempat lain. Kini, isu-isu sensitif melibatkan hubungan kaum kelihatannya makin meningkat apabila berkembangnya media sosial menjadi media utama rakyat menyalurkan perasaan tidak puas hati terhadap orang lain. Konflik kesepaduan sosial di Malaysia akan berlaku dalam keadaan berikut. Tidak menghayati dan mengamalkan prinsip rukun negara, perbezaan ideologi politik, kurangnya interaksi antara kaum disebabkan pemisahan yang berlaku dari segi penempatan tempat tinggal, persekolahan dan pekerjaan.
tidak peka dan kurang berminat memahami budaya kaum-kaum yang lain, tidak mahu menggunakan bahasa kebangsaan sebagai bahasa utama untuk berkomunikasi dalam acara formal atau tidak formal. Proses sosialisasi yang dialami sejak kecil dari ibu bapa, sekolah dan rakan sebaya telah menanamkan nilai-nilai negatif yang prejudis terhadap kaum lain. Proses kesepaduan sosial berikut ialah keamanan dan kestabilan yang perlu wujud dan terus-menerus dinikmati oleh sebilangan besar anggota masyarakat majmuk di dunia ialah kesepaduan, iaitu fenomena sosial yang dipacu oleh idaman mendalam terhadap perpaduan dan seterusnya mempengaruhi anggota masyarakat tersebut untuk mengilhamkan pelbagai ikhtiar dan kegiatan yang dianggap sebagai prasyarat mencapai perpaduan. Di sini kita boleh faham yang setiap masyarakat itu mempunyai fungsi ataupun tanggungjawab masing-masing dalam menjaga keamanan untuk survival diri, keluarga dan kelompok sosialnya sendiri. Apabila berlaku pergaduhan, cara terbaik adalah dengan mempunyai perundingan dan ini akan menghasilkan sesuatu kebaikan di perakhirannya. Berikut ialah tahap-tahap hubungan etnik dalam sejarah Malaysia. Kita mulakan dengan era konflik dan kemudian diikuti dengan era stabil tetapi tegang dan kemudian era kesepaduan sosial dan terakhir adalah era kestabilan ekonomi dan kestabilan politik bagi mendukung kemakmuran yang dipegang hingga kini. Kita beralih pula kepada isu etnisiti. Isu etnisiti atau lebih dikenali sebagai perkauman adalah isu penting dalam masyarakat Malaysia. Isu ini diinstitusikan dalam era penjajahan British dan diwarisi seterusnya oleh kerajaan Malaysia sehingga kini. Setiap kumpulan etnik bergerak dan menjalani budaya yang berbeza-beza. Dalam satu jangkauan, Malaysia berjaya mencapai keamanan hasil daripada perbincangan, perundingan dan pelbagai persamaan yang wujud dalam masyarakat kita. Seperti yang kita tahu, Malaysia adalah negara yang mempunyai pelbagai kaum, bahasa, agama dan budaya. Semua ahli masyarakat ini berada di bawah satu bendera yang sama. Dan itu bukanlah menjadi penghalang untuk mendapatkan kedamaian dan keharmonian dalam membentuk sebuah negara Malaysia. Maka dengan itu, rakyat Malaysia perlulah mempunyai satu mental thought yang mana ini akan mengubah atau mengikis prasangka yang ada dan lebih bersifat toleransi antara satu sama lain tanpa mengira bangsa dan agama. Perpaduan sejati ini amatlah penting dalam menangani pelbagai isu seperti dasar ekonomi yang mengutamakan pasaran, dasar bahasa dan pendidikan yang masih perlu diperkukuhkan dan isu agama Islam. Semua ini mendatangkan keresahan dalam jiwa rakyat Malaysia. Justru itu, masyarakat madani perlulah mempunyai kesedaran yang tinggi dan memahami ideologi negara bangsa kerana ia amatlah penting dalam memperkukuhkan lagi negara bangsa yang bersatu padu dan akan terus stabil. Sukalah saya berkongsi beberapa idea daripada golongan intelektual seperti Mansur Muhammad Noor dan juga Tun Mahathir. Proses-proses ke arah kesepaduan sosial. Dalam sejarah masyarakat Malaysia, segala bentuk konflik perbalahan boleh diselesaikan dengan melakukan kesatuan dan inovasi sosial. Cara ini membolehkan mereka yang bertanggungjawab dapat mencari strategi tindak balas yang efisien untuk mengukuhkan hubungan masyarakat terutamanya dalam Malaysia yang berbagai kaum dan budaya. Ini penting bagi menghasilkan konsonan kompromi dan kesamaan. Dalam senario yang luas, proses-proses akomodasi, akulturasi, asimilasi dan amalgamasi menyumbang kepada keseluruhan proses perpaduan sosial di Malaysia. Akomodasi merupakan proses di mana dua atau lebih pihak yang mempunyai maklumat yang berbeza bekerjasama untuk mencipta maklumat yang memuaskan kedua-dua belah pihak. Akomodasi juga dikenali sebagai dua pihak yang bermusuh pendapat atau maklumat bekerjasama untuk mendapatkan manfaat
dari satu maklumat baru yang telah dibina secara bersama dan kolektif. Contohnya, bahasa Melayu diiktiraf sebagai bahasa kebangsaan, namun bahasa-bahasa lain masih boleh digunakan pakai selagi ia tidak bertentangan dengan prinsip perlembagaan. Seterusnya ialah akulturasi. Akulturasi merupakan proses penerimaan unsur budaya dari sekelompok masyarakat kepada satu kelompok yang lain. Tahap penerimaan budaya bergantung sejauh mana budaya asing tersebut mampu memberikan kebaikan atau manfaat kepada kelompok tersebut. Budaya berunsur positif yang diterima dalam masyarakat. Budaya yang berunsur negatif biasanya ditolak, terutama jika ia merosakkan kebudayaan asal dan masyarakat tersebut. Tetapi masih wujudnya masyarakat yang terpengaruh dengan budaya negatif dari budaya asing. Seterusnya, asimilasi merupakan proses penggabungan kebudayaan masyarakat yang berbeza-berbeza untuk membentuk satu kebudayaan serta identiti masyarakat yang baru. Asimilasi terdapat dua kesan. Kesan pertama ialah kehilangan budaya. Kelompok masyarakat yang diasimilasikan berubah menjadi satu kelompok baru dengan menghilangkan budaya serta identiti asal. Seterusnya ialah pencantuman budaya. Kelompok yang diasimilasi mengamalkan kebudayaan baru yang dicipta hasil dari pencantuman budaya antara kelompok dengan budaya asalnya. Akhirnya, proses amalgamasi. Proses yang terjadi apabila budaya atau ras bercampur untuk membentuk jenis budaya dan ras yang baru. Amalgamasi juga merupakan suatu tahap asimilasi yang paling tinggi. Hal ini kerana proses ini terjadi apabila dua kelompok yang berbeza meleburkan diri dan saling mempengaruhi dalam satu persekitaran yang sama sehingga menciptakan identiti budaya baru yang seiras dan menyatu. Contohnya, perkahwinan campur antara dua etnik yang berbeza dapat membentuk generasi baru yang mempunyai identiti budaya yang unik dan berbeza dari etnik asal kedua-dua ibu bapa. Proses amalgamasi ini menghasilkan suatu keadaan di mana budaya-budaya yang berbeza dalam satu persekitaran dapat saling menghormati dan membina satu sama lain dalam keadaan harmoni dan saling memahami. Oleh itu, amalgamasi dianggap sebagai tahap asimilasi yang paling tinggi kerana ia melibatkan penciptaan budaya yang baharu yang bersifat inklusif dan mengambil kira keunikan dan keberbagian kebudayaan yang berbeza. Akhirnya, maklumat yang ingin saya bawakan ialah kesepaduan sosial merupakan suatu proses yang sangat penting bagi mencapai kemajuan dan keamanan dalam proses masyarakat Malaysia. Proses-proses seperti akomodasi, akulturasi, asimilasi dan amalgamasi dapat membantu dalam mewujudkan kesepaduan sosial dalam masyarakat yang serba berbagai kita. Bagi mencapai kesepaduan sosial yang utuh, semua pihak perlu bekerjasama dalam menghapuskan prasangka negatif, memahami satu sama lain dan mencari jalan penyelesaian masalah yang berlaku. Program-program yang melibat semua kaum dan badan-badan agama dan sosial juga perlu diadakan bagi memperkasakan lagi proses kesepaduan sosial di dalam masyarakat kita. Dengan mengamalkan nilai-nilai perpaduan dan kebersamaan, kita boleh mencapai masyarakat yang harmoni, aman dan sejahtera. Seterusnya, kita akan membentangkan tentang kaedah pemantapan kesepaduan sosial di Malaysia. Kaedah pertamanya ialah menjadikan rukun negara sebagai teras budaya. Ketidakhirauan terhadap rukun negara telah menghasilkan implikasi negatif terhadap masyarakat Malaysia dan berbagai kegiatan negatif telah berlaku kerana kita tidak memegang teguh terhadap ideologi tersebut. Rukun negara ini adalah diperkenalkan selepas peristiwa 13 Mei dan tujuan rukun negara ini adalah untuk membina perpaduan yang kukuh antara rakyat Malaysia. Antara maklumat rukun negara ialah mencapai perpaduan yang lebih erat dalam masyarakat, memelihara satu cara hidup demokratik, mencipta satu masyarakat yang adil, membentuk satu sikap yang liberal, membina sebuah masyarakat progresif yang menggunakan sains dan teknologi. Antara 5 prinsip rukun negara yang harus diingati oleh setiap rakyat Malaysia
ialah kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Yang pertama, prinsip pertama kepercayaan kepada Tuhan. Prinsip ini adalah harus pada setiap rakyat Malaysia kerana kepercayaan yang positif terhadap agama masing-masing dapat membawa kepada keharmonian antara kaum. Kesetiaan kepada raja dan negara. Institusi raja haruslah dihormati kerana ia merupakan lambang dan payung kedaulatan negara. Setiap rakyat juga perlu menerima, mematuhi dan mempertahankan martabat dan keagungan perlembagaan persekutuan. Kerana perlembagaan ini adalah sumber undang-undang yang tertinggi di Malaysia. Yang keempat, kewujudan undang-undang menjamin kehidupan anggota masyarakat supaya masyarakat boleh bergerak dengan licin dan teratur. Yang kelima, kesopanan dan kesusilaan individu juga adalah sangat penting dalam konteks hubungan antara satu sama lain, terutamanya dalam masyarakat pelbagai kaum di Malaysia. Kaedah keduanya ialah mematuhi dan menghormati perlembagaan persekutuan. Perlembagaan adalah unsur penting dalam sistem politik demokrasi. Ia merujuk kepada satu set peraturan atau undang-undang yang mengatur organisasi kerajaan, pembahagian kuasa dan hak, prosedur, panduan bagi kerajaan dan rakyat. Perlembagaan Malaysia juga adalah sebuah dokumen rasmi yang mengandungi segala peraturan dan prinsip yang menjadi panduan kepada kerajaan dan rakyat. Kepentingan perlembagaan negara adalah untuk menjamin keutuhan dan kedaulatan negara. Perlembagaan adalah undang-undang yang paling penting dalam menentukan masa depan sebuah negara. Tanpa perlembagaan, rakyat tidak dapat memberi perhatian sepenuhnya dan taat setia mereka dalam membangun negara yang maju dan stabil. Kedua, perlembagaan juga boleh dijadikan sebagai rujukan kepada undang-undang kerana perlembagaan sebagai undang-undang utama negara. Ia boleh menyelesaikan permasalahan. Hal ini dapat menghindarkan situasi yang tegang dan ketidakpuasan hati. Yang ketiga, perlembagaan juga boleh mewujudkan kestabilan negara. Pindahan perlembagaan dalam mana-mana negara haruslah berpandukan kepada perlembagaan itu sendiri. Jika pindahan dapat dilakukan dengan mudah dan bergantung kepada kehendak pemimpin atau penggubal, maka akan terjadilah keadaan yang kacau apabila pemimpin tersebut tidak bertindak secara sewenang-wenang dan mengabaikan kehendak rakyat. Mengawal perjalanan kerajaan. Dengan adanya perlembagaan, segala tindakan para pemimpin dapat diketahui atau dipastikan. Ini kerana segala tindak tanduk mereka mestilah berdasarkan kepada perlembagaan yang telah dicatatkan, bukan bertindak sesuka hati. Oleh itu, pihak pemerintah tidak dapat melakukan sebarang perbuatan yang boleh menyeleweng daripada perlembagaan. Ini bererti perlembagaan dapat menjamin agar pihak pemerintah tidak berlaku curang atau menyalahguna kuasa yang diperuntukkan kepada mereka. Mengekalkan keamanan. Perubahan pucuk pemimpin yang berlaku selepas proses pilihan raya tidak akan menyebabkan sebarang kesan ke atas negara maupun corak pemerintahan. Ini kerana setiap pemimpin dari parti politik yang menang mestilah mempunyai cita-cita atau konsep yang sama dalam mengendalikan negaranya. Mereka sepatutnya memerintah negara dengan tujuan yang sama sebagaimana pemimpin-pemimpin terdahulu yang memerintah. Oleh itu, walaupun terdapat pertukaran pemimpin, tujuan pemerintahan tidak akan terkeluar daripada maksud berusaha memenuhi kehendak dan aspirasi rakyat. Perlembagaan menjamin keamanan sesebuah negara. Dengan adanya perlembagaan, rakyat mendapat jaminan undang-undang bahawa tidak akan ada unsur-unsur diskriminasi di kalangan mereka. Pembahagian kuasa dinyatakan secara jelas dalam perlembagaan antara rakyat dengan pemerintah serta badan perundingan telah memisahkan antara satu sama lain daripada melakukan penindasan dan salah guna kuasa. Tidak ada pihak mendapat keistimewaan dari segi undang-undang, sebaliknya semua orang harus menghormati dan mematuhi perlembagaan negara. Sikap ini boleh membantu
mewujudkan perpaduan di kalangan rakyat Malaysia sebagai syarat untuk membolehkan mereka hidup aman damai. Menggunakan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pertuturan bersama. Malaysia memilih untuk menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, bahasa rasmi dan bahasa perhubungan utama sesuai dengan sejarah, demografi dan budaya negara ini. Bahasa jiwa bangsa yang bermaksud bahawa bahasa sebagai milik mutlak sesuatu bangsa yang menjadi identiti kebangsaan. Penggunaan dan penguasaan bahasa itu menunjukkan jati diri sesuatu bangsa. Bahasa juga melambangkan bagaimana sesuatu bangsa itu menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi, perpaduan untuk saling memahami antara satu sama lain. Kekuatan bahasa itu juga menunjukkan secara tidak langsung betapa kuatnya sesuatu bangsa itu. Adalah menjadi tanggungjawab setiap warga negara Malaysia untuk menguasai bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, lebih-lebih lagi penjawat awam yang juga barisan hadapan kerajaan untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Bahasa kebangsaan negara tidak wajar dijadikan sekadar hiasan. Ia wajib disuntik dengan nilai, diberi nyawa dan diberi tempat yang selayaknya. Maruah sesuatu bangsa itu terletak pada bahasanya. Seseorang yang menamakan dirinya warga negara Malaysia mesti secara ikhlas dan jujur menyanjung tinggi penghormatannya kepada bahasa Malaysia kerana di sinilah bumi dipijak. Jadi sekarang saya akan membincangkan tentang cabaran ke arah kepatuhan nasional. Selain itu, media sosial juga sebagai satu cabaran dalam usaha mengekalkan perpaduan negara kita. Media sosial telah menjadi platform utama untuk mendapat maklumat terbaru dalam kalangan masyarakat seperti Facebook, WhatsApp dan TikTok. Kebanyakan orang mudah mempercayai berita yang didapat daripada media sosial dan terdapat banyak berita final dan menyentuh sensitiviti. Oleh itu, pihak kerajaan perlu mengambil tindakan untuk mengawal media sosial kita. Selain itu, media sosial juga sebagai satu cabaran dalam usaha mengekalkan perpaduan negara kita. Media sosial telah menjadi platform utama untuk mendapat maklumat terbaru dalam kalangan masyarakat seperti Facebook, WhatsApp dan TikTok. Kebanyakan orang mudah mempercayai berita yang didapat daripada media sosial dan terdapat banyak berita final dan menyentuh sensitiviti. Oleh itu, pihak kerajaan perlu mengambil tindakan untuk mengawal media sosial kita. Kesimpulannya, dalam usaha kita untuk menjadi sebuah negara bangsa, berbagai strategi pendekatan dan dasar telah dilaksanakan oleh kerajaan. Ini bukan sahaja makmur dan maju dalam semua bidang, tetapi juga mempunyai hubungan yang harmoni dan bersatu padu, serta mencapai integrasi nasional di bawah sistem persekutuan Malaysia yang kami impikan ialah sebuah negara yang menyaksikan rakyat bilangan kaum, budaya dan agama dapat hidup dalam keadaan aman dan damai. Rakyatnya memiliki kesatuan dan perpaduan yang utuh, sementara hubungan kerajaan negeri dengan kerajaan persekutuan berada dalam keadaan harmoni sesuai dengan tuntutan perlembagaan. Perpaduan kaum dan integrasi nasional merupakan tanjung kestabilan sosial politik di negara ini yang dapat menjamin kemajuan dan keutuhan bangsa.